Selamat petang, salam sejahtera. Petang ini aku nak kongsi dengan kamu semua, bilakah tarikh pengumuman keputusan petisyen ampuni Najib yang telah difailkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana hari ini banyak soalan ditujukan kepada aku melalui channel Nazilin Unity dan TikTok aku juga di Nazilin Unity. Mereka bertanya satu soalan yang sama, yaitu agak-agak bila agaknya Najib akan mendapat keputusan pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Itu soalan pertama. Yang kedua, adakah jawatan ahli parlimen Pekan Najib akan terlucut dengan lebih cepat? Aku nak jawab kedua-duanya sekali. Pertama, tarikh pengampunan Najib yang telah difailkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada 2 September yang lepas telah disahkan, telah diterima oleh Speaker Dewan Rakyat. Walau bagaimanapun, tarikh kepada keputusan itu akan ditentukan oleh beberapa perkara dan akan ditentukan oleh beberapa faktor yang aku nak huraikan ulas pada kali ini. Pertama sekali ialah Najib telah mengemukakan petisyen pengampunan yang telah sesuai dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 42. Selain daripada itu, petisyen ini penting bagi mengekalkan Najib sebagai ahli parlimen Pekan. Saudara yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Negara, petisyen pengampunan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari setelah mahkamah paling tinggi iaitu Mahkamah Persekutuan membuat keputusan, tetapi tiada had bila pengampunan itu mesti diberikan. Keputusan mengenainya akan diputuskan oleh lembaga pengampunan di mana Yang di-Pertuan Agong adalah pengerusinya. Sebelum aku nak beritahu kamu bila tarikh yang akan ditetapkan tak lama lagi itu atau ditetapkan itu, aku nak tahu dahulu kepada kamu semua, maci-maci, aki-aki, abang-abang, nenek-nenek, maci-paci yang tak pernah tahu. Ada orang yang tak pernah tahu. Ada orang yang salah faham. Mereka jangka, mereka ingat hanya Yang di-Pertuan Agong yang mengambil keputusan terhadap pengampunan Najib tersebut. Tapi kali ini aku nak kongsi dengan kamu. Sebenarnya yang akan mengambil keputusan sama ada Najib layak diampuni atau tidak atas kesalahannya di SRC Internasional bukan hanya Agong, tetapi lembaga pengampunan yang akan ditubuhkan, yang mana dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saudara-saudara para penonton sekalian, boleh jadi lembaga pengampunan hanya akan bersidang 2-3 tahun atau 5 tahun akan datang. Saudara-saudara, jadi kalau Anda tanya kepada saya, bila agaknya Najib akan diampuni, ini jawapan mudah daripada aku. Pertama sekali, menurut tulisan Sabudin ini dan juga dirujuk kepada pengamal-pengamal undang-undang yang ada di Malaysia, rupa-rupanya lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong ini tidak semestinya selepas mendapat di pemfailan ataupun petisyen pengampunan itu terus bersidang. Rupa-rupanya tiada keperluan untuk Yang di-Pertuan Agong untuk bersidang terus. Dan ada yang akan bersidang sehingga 2 atau 3 tahun atau 5-6 tahun akan datang, barulah mereka bersidang. Jadi bermaksud, kalau Anda tanya, ada harapan Najib hanya akan dapat keputusan pengampunannya bukan pada tahun ini, bukan pada tahun depan, tapi mungkin 3 tahun yang akan datang. Maknanya, Najib kena tinggal bertahun-tahun lagi lah di penjara. Selain daripada itu, merujuk kepada kenyataan bekas peguam negara, iaitu Abu Talib Othman, beliau juga pernah mengatakan bahawa pengampunan kepada seorang yang memohon pengampunan diraja biasanya hanya akan diberikan setelah pesalah menjalani 2/3 daripada hukuman yang telah disabitkan.
Makna kata Najib telah dikenakan 12 tahun penjara bermaksud Najib hanya akan dapat pengampunan menurut kenyataan bekas peguam negara ini. Najib hanya akan dapat keputusan pengampunannya selepas 2/3 atau 4 tahun atau 8 tahun. Selepas dia dipenjarakan, barulah ada keputusan daripada yang di Pertuan Agong atau lembaga pengampunan ini. Dan aku fikir tindakan pasukan Najib, pro Najib, tiba-tiba memohon pengampunan selepas tidak sampai 24 jam adalah tindakan yang melampau dan tergesa-gesa. Sama juga pendirian aku seperti kemarin, aku kata begini, tindakan pasukan Najib dan pro Najib itu memohon pengampunan hampir serta-merta kepada yang di Pertuan Agong sebenarnya amatlah tergesa-gesa, kerana seakan-akan sekiranya tindakan itu diambil kira warasnya, seakan-akan mereka tidak mahu langsung Najib dihukum atas kesalahannya. Dan aku pikir mustahil Agung akan mengambil keputusan seperti itu. Dan aku juga berpikir bahwa tindakan pro Najib ini yang meminta pengampunan hampir serta-merta selepas Najib dijatuhi hukuman, dikekalkan hukuman oleh Mahkamah Persekutuan, adalah tindakan melampau dan menyinggung istana negara. Ini bermakna dalam kes Najib, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dalam kes Najib tidak mungkin pengampunan diberikan dalam waktu terdekat ini kerana beliau belum pun sampai sebulan menjalani hukumannya. Jika tiba-tiba pengampunan diberikan dan diberi pembebasan, kesan buruknya ialah seolah-olah keputusan mahkamah yang mengekalkan hukuman 12 tahun penjara telah tidak dihormati. Seberang keputusan berkaitan pengampunan oleh Agung juga bukan atas kapasiti baginda secara pribadi, tetapi melalui lembaga pengampunan yang turut dianggotai Perdana Menteri, Peguam Negara, Menteri di mana pesalah menjalani hukuman, dan beberapa orang lain yang turut dilantik oleh yang di Pertuan Agong. Di waktu yang sama juga, mahu tidak mahu, apa-apa keputusan tetap terikat dengan peruntukan undang-undang dan ketetapan perlembagaan negara. Jadi, jangan risau atau bimbang dengan pemfailan petition itu. Ia tidak menggambarkan pengampunan akan diberikan dalam waktu terdekat ini, atau dalam erti kata lain, Najib bakal dibebaskan tidak lama lagi. Cuma peruntukan perlembagaan menetapkan begitu, yaitu jika ingin memohon pengampunan diraja bagi mengelakkan status ahli parlimen terlucut, ia hendaklah dilakukan dalam tempo 14 hari. Lembaga pengampunan tidak terikat dengan tempo masa tertentu untuk memberi pengampunan atau membuat keputusannya. Berkaitan kes Najib khususnya, memberi pengampunan diraja dalam waktu terdekat turut terhalang kerana beliau masih mempunyai 4 lagi kes yang sedang dibicarakan di mahkamah. Lawaklah pula jadinya kalau asik-asik kes Najib saja yang hendak diampunkan oleh Agong kerana Najib masih mempunyai beberapa kes yang sedang berjalan. Bayangkan kalau Najib disabitkan juga dalam kesalahan-kesalahan dan kes-kes yang lain. Lawak juga lah kan kalau asik-asik kes Najib saja hendak diampunkan oleh yang di Pertuan Agong. Oleh itu, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, apa yang kita ketahui daripada artikel ini ialah Najib tidak akan mudah dapat pengampunan, tidak mudah untuk Najib dapat pengampunan daripada diraja, dan tarik bila Najib akan diampuni, yang pastinya menurut catatan bekas peguam negara ini tidak akan berlaku dalam 1 tahun 2 tahun ini. Apapun terpulang kepada yang di Pertuan Agong. Ampun tuanku, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ada satu isu yang paling mengejutkan aku ditulis oleh Sabudin Husin. Najib ada satu pilihan terakhir yang boleh dia buat supaya pengampunan dirajanya dapat diputuskan dengan segera. Aku nak cerita sedikit, tapi jangan skip sebab aku nak cerita. Ini satu-satunya harapan yang boleh dibuat oleh Najib untuk lepas dan cepat dapat pengampunan diraja. Tapi sebelum itu, ikuti dulu latar belakangnya. Begini latar belakang dia. Kalau katalah Najib
diberikan pengampunan untuk kes SRC internasional, makna kata Najib akan dilepaskan. Tetapi Najib masih menjalani perbicaraan untuk 5 atau 6 lagi kesnya. Bagaimana kalau Najib salah lagi dalam kes 1MDB dan kes-kes yang lain? Adakah Agung akan sentiasa memberikan pengampunan berkali-kali kepada Najib? Ini akan membuat tidak rasional untuk Agung mengampuni Najib bagi kes kesalahan SRC internasional melibatkan salah guna kuasa penyelewengan 42 juta dana SRC. Betul atau tidak? Betul kan? Tidak rasional Agung mengampunkannya buat masa ini sehingga selesai kes-kesnya. Semua itu. Tapi ada satu pilihan Najib, yaitu menurut Sabudin Husin, sediakan Najib mengaku bersalah untuk semua kes-kes yang lain. Sebab kalau Najib mengaku bersalah untuk semua kes-kes yang lain itu, makna kata dia sudah dijatuhkan hukuman keseluruhannya dan dia boleh memohon pengampunan diraja untuk sekaligus kesalahan itu dan proses pengampunannya boleh dipendekkan. Kalau tidak, dia akan melalui satu jangka masa yang sangat panjang untuk menghabiskan ke semua kes yang belum selesai itu. Bayangkan kalau satu kes perlu habiskan selama 1 tahun atau 2 tahun. Simpanlah 1 tahun lah. Jadi kalau 1 tahun campur, ambil masa mungkin dalam 3 tahun. 3 tahun terpaksa Najib habiskan, itu pun belum pasti lagi. Belum sampai ke mahkamah persekutuan lagi. Jadi, aku rasa setujulah dengan apa yang Sabudin kata ini. Hanya ada satu pilihan untuk Najib, yaitu dia mesti mengaku bersalah atas keempat-empat kesnya yang belum selesai dan kemudian setelah semua hukuman dirangkumkan serta menjalani kehidupan di penjara selama beberapa tahun, ketika itu mungkin ada kewajaran untuk lembaga pengampunan memberi pengampunan kepada Najib. Tetapi persoalan besar di sini ialah sediakan Najib mengaku bersalah atas semua kes itu yang ia dengan sendirinya bermakna beliau mengakui secara keseluruhan penglibatannya dalam skandal 1MDB. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.